tolong bersama-sama dengan Ustaz Afiq. Satu muka surat ni Ustaz Afiq akan baca. Ustaz Afiq tolong buat pendek-pendek, ikut pelan-pelan insya-Allah. Jadi insya-Allah saya dah zoom dah sedikit bentuk dan kaedah cara bacaan. Jadi Ustaz Afiq dia akan compile daripada ayat 6 hinggalah kepada ayat 16. Satu hari satu muka surat sahaja. Jadi insya-Allah Ustaz Afiq akan bersama-sama dengan semua follower-follower. Yang belum share tolong share. Tolong share dan jangan lupa subscribe YouTube Al-Baghdadi Kulim. Baik insya-Allah. Baik Hafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jadi kita akan baca sedikit daripada apa yang Ustaz Nan telah huraikan tadi, InsyaAllah, yang mana daripada surah Al-Baqarah, iaitu pada muka surat 3 pada muka surat 3 dan juzuk 1. Baik. Ini kita akan baca dengan lagu Hijaz insya-Allah. Kita akan baca dengan lagu Hijaz. Yang mana Al-Quran ni apabila kita baca ada 3 perkara lah yang kita kena ambil tahu. Yang pertama sekali sebutan dia, yang mana kita memberi hak dan istihqaq kepada huruf tersebut yang ada dalam Al-Quran ni, dan dengung-dengung dia dan panjang pendek dia dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita bertadabbur, dan yang terakhir sekali adalah kita melagukan, yang mana Nabi Muhammad SAW beritahu, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan berlagu itu, maka bukanlah daripada kalangan kami. Baik, jadi kita baca insya-Allah. Boleh teliti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Astagfirullahalazim. Sikit. Tahu dah. Cuba tengok kalau cara Ustaz Afiq baca tadi kan, Lazat ada dengar kan. Jadi itu adalah lagu Hijaz. Ya. Lagu Hijaz, jadi maknanya kalau boleh ni saya nak minta Ustaz Afiq setiap pagi bersama dengan saya lah, ada ruang insya-Allah lah. Okey, Ustaz Afiq ada sikit nak bagi secara pendek. Nak bertadabbur sedikit insya-Allah. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kita dua nikmat yang tidak terhingga lah, yang tidak terhingga nilainya, iaitu nikmatan maghbun fihi ma katsirun minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang mana ada dua nikmat yang kebanyakan manusia selalu lupa kepada dua ni, iaitu as-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan dan masa lapang. Yang pertama sekali, kita di dalam waktu yang penuh dengan cabaran dan bala bencana sekarang ni dengan penyebaran virus COVID-19 ni. Jadi dua nikmat ni sangat-sangat kita perlu hargai lah, yang mana kita tak dapat. Kalau kita sekiranya kita dihinggapi oleh penyakit COVID-19 ni, dua-dua nikmat ni akan ditarik lah. Yang pertama sekali, nikmat kesihatan. Kalau kita kena yang tu, habis. Kesihatan kita memang dah tak ada. Kesihatan kita akan ke arah yang lebih kritikal lah. Yang mana dengan kita beritahu kita ada kajian-kajian dan sebagainya, yang mana dengan COVID ni banyak gejala-gejala dia tu yang menyebabkan kita boleh tergendala semua perkara yang kita buat lah. Dengan pernafasan kita lemah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masa lapang. Masa lapang ni apabila dalam musim COVID-19 ni, masa lapang kita bertambah. Secara tidak langsung masa lapang kita bertambah bila ada PKP, yang mana kita dah sekarang ni berada di fasa ketiga. Dan fase yang pertama dan fase yang kedua tu mengambil masa lebih kurang hampir sebulan. Kemudian ditambah lagi dengan fase ketiga ni yang lebih kurang 2 minggu. Jadi capok-capok semua tu dekat sebulan setengah kita ni dikurung ataupun diberi masa yang sangat-sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa-masa yang kita ada ni, banyak masa yang kita ada ni, kita jangan sia-siakan dia. Tambah-tambah zaman sekarang ni kita ada internet, kita ada macam-macam. Jadi antara inisiatif yang center buat adalah pengajian yang macam ni, pengajian dengan internet. Yang mana dengan internet ni kita pun tahu orang boleh salah guna. Orang boleh salah guna dan orang boleh guna dia ke arah yang kebaikan. Jadi inisiatif center kita buat supaya orang dapat gunakan internet pada waktu PKP ni ke arah yang kebaikan. Dan kita apabila kita dapat kebaikan, bila kita tahu ada satu ruang kebaikan tu, kita sama-sama kongsikan kepada kawan-kawan kita. Kita guna button share yang ada di situ. Ada share di situ, ada subscribe dan sebagainya. Yang tu kita guna dan kita share kepada rakan-rakan kita, kepada ahli keluarga kita dan sebagainya lah. Dan kita kena ingat masa yang kita ada ni kita perlu guna secara berhemah. Tidak boleh kita gunakan masa yang kita ada
secara dengan membuang masa, dengan tidak melakukan satu benda faedah, yang mana kita baca di dalam sejarah ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh kita daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri pun, antara dia Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, iaitu seorang ulama Kurdi di Turki, yang mana sewaktu revolusi kebangkitan kerajaan Turki Osmaniyah setelah dikalahkan, maka Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi ni adalah salah seorang yang menghidupkan balik kepimpinan Islam di Turki pada waktu tersebut, dan akhirnya dia dipenjarakan. Di dalam waktu dia dipenjarakan tu, apa yang dia buat? Dia berjaya menulis beberapa risalah yang kita sebut sekarang ni sebagai Risalah An-Nur, dan ditulis di dalam tu, dituliskan melalui pemikiran dia semata-mata. Pemikiran dia ditulis dan hafalan dia, kemudian dia kirimkan tulisan-tulisan tu kepada anak murid dia, kemudian anak murid dia yang ni. Dan begitu juga Sayyid Qutb yang menulis tafsir fi Zilalil Quran, dia juga menulis tafsir tu di dalam penjara. Jadi kita ni sepanjang tempoh PKP ni sampai 3 fasa ni, apa yang kita dah selesai? Apa yang kita dah buat? Apa yang kita dah keluarkan? Apa yang kita dah sumbang kepada Islam? Yang tu yang kita kena fikir. Jadi kita ambil ibrah daripada bacaan muka surat yang kita baca tadi ni. Yang mana muka surat yang kita baca tadi ni, dia menceritakan tentang 2 golongan. Surah Al-Baqarah ni pada awal dia menceritakan tentang sifat kepada 3 golongan. Yang pertama sekali golongan yang beriman. Golongan yang beriman kita dah baca pada muka surat yang sebelum ni. Kemudian pada muka surat yang kita baca hari ini ni ada 2 golongan. Yang pertama sekali golongan orang-orang kafir. Orang kafir. Orang kafir ni maksudnya apa? Orang kafir ni dia tak mau terima kalau kita bagi tahu kat dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tahu kat dia yang suatu masa nanti akan mati, dan lepas mati ni akan ada satu perkara. Perkara apa tu? Yang hang perlu tahu. Selepas mati ni ada mana kita akan dibangkitkan dan diberi ganjaran dan sebagainya. Bila kita bagi tahu macam tu kat dia, dia tidak boleh terima. Dan dia tidak mahu berfikir langsung. Dan dia menolak kemungkinan adanya hari kiamat. Itu adalah orang kafir. Jadi orang kafir ni Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 6 tadi yang kita baca ni, orang kafir ni sama saja. Sama ada kita memberi peringatan kepada dia ataupun tidak, maka dia tidak akan beriman. Kita kena bezakan orang kafir yang disebutkan di sini dengan orang kafir yang boleh menerima hidayah ataupun yang boleh menerima pandangan. Jadi yang di situ kita punya ahli ulama akidah kita membezakan antara 3 golongan di situ. Ada yang kita panggil sebagai al-kafir al-anid al-harbi. Dia ni adalah kafir yang memusuhi Islam dan ketegak. Ini yang disebutkan di dalam ayat ni. Yang kedua, ada satu kafir ni dia adalah kafir zimmi. Dia tidak menolak kemungkinan Islam tu betul, dan dia tidak memusuhi Islam. Yang mana dia duduk di dalam negara Islam, dan kemudian kita sampaikan Islam kepada dia, dia tidak menolak 100%, dia tidak memusuhi, tetapi dia boleh mendengar. Cuma dia nak masuk Islam pada waktu bila tu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yang kita panggil sebagai kafir agnostik. Kafir yang dia ni termasuk daripada kalangan ahlul fatrah. Sebab apa? Sebab apabila kita cerita kat dia tentang Islam dan sebagainya, kemudian dia pun ada buat kajian dia dan sebagainya, kajian saintifik dan sebagainya, dia tak boleh nak tentukan sama ada Tuhan ni betul-betul ada ke ataupun Tuhan ni tak ada. Sama ada hari kiamat ni betul-betul ada ke ataupun tak ada. Jadi dia ada 50-50. Dia syok sama ada boleh jadi ada ataupun Tuhan tu boleh jadi tak ada. Dia duk cuba cari, akhirnya dia mati dalam keadaan macam tu. Yang tu kita panggil sebagai kafir agnostik. Yang mana dia ni mungkin akan dikumpulkan bersama ahlul fatrah, dan pada hari akhirat nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis Nabi bagi tahu yang mana mereka ni akan dikumpulkan pada satu tempat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, disebabkan kamu tidak beriman kepada aku pada waktu di alam dunia dulu, maka kamu hendaklah masuk ke dalam api neraka. Maka sebahagian daripada mereka ni ada yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian yang lain pula depa ingkar. Depa kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah,
engkau telah zalim kepada kami. Dulu engkau tidak memberi hidayah kepada kami, lalu sekarang engkau suruh kami masuk di dalam api neraka. Lalu Allah SWT kata apa? Baik, jadi yang aku suruh masuk neraka kemudian kamu taat, maka kamulah ahli-ahli syurga. Kerana apa? Sebab apabila aku suruh sekarang kamu taat, sudah tentulah sekiranya aku suruh kamu di dunia dulu, nescaya kamu akan taat. Dan orang yang ingkar pula, apabila disuruh masuk ke dalam neraka dia ingkar, dia kata tak adil dan sebagainya, maka Allah SWT perintahkan supaya dia masuk di dalam neraka. Sebab apa? Sebab telah ada di dalam ilmu Allah SWT bahawasanya mereka ni adalah orang-orang yang ingkar, yang mana kalau diberi kepada mereka peluang untuk beriman di atas muka bumi ini, mereka tidak akan beriman, mereka akan teruskan dengan kekufuran mereka ni. Okay, jadi apabila orang kafir yang tidak mahu beriman ni, yang penuh dengan kebencian terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala sebut khatamallahu ala qulubihim, Allah Taala telah mengunci mati hati mereka. Apabila dikunci mati hati ni, maka sudah tidak ada peluang untuk mendapat hidayah. Wa ala sam'ihim, dan telinga mereka apabila dibacakan ayat, dia buat tak dengar. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka itu ada kabus, ada kegelapan, maka tak boleh nampak kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Ini adalah golongan yang kedua yang disebut di dalam permulaan surah Al-Baqarah, iaitu golongan kafir yang memusuhi agama Allah SWT. Kemudian golongan yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang munafik, yang kita sebut sebagai munafik. Munafik ni apa dia? Dia kata saya ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mulut, tetapi di dalam hati dia tidak beriman. Mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yukhadi'un Allah, cuba untuk menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencuba untuk menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu sebenarnya menipu diri sendiri sahaja. Mereka menipu diri sendiri. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, dan dalam hati mereka itu ada kesakitan. Marad ni adalah kesakitan. Fazadahumullahu marada, lalu Allah Taala menambahkan kesakitan hati mereka, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Kerana apa? Kerana mereka menipu dan mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi, jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, bahkan kami lah orang melakukan kebaikan. Nampak tak? Jadi orang munafik ni dia begitu. Apa yang dia buat bercanggah dengan apa yang kita lihat dia buat. Dan dia menipu. Dia guna perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawasanya dia ni adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan kemudian di dalam masa yang sama dia melakukan Islam. Jadi kita kena faham, ini adalah golongan munafik. Jadi golongan munafik ni dia lebih bahaya daripada golongan orang-orang yang kafir. Orang kafir ni kita tengok sekali, kita tengok dengan mata kita, kita boleh kenal dah. Oh, dia ni orang kafir, dia memusuhi Islam. Kita kenal dia ni musuh. Dan kita tidak mengambil dia sebagai kawan dan sebagainya. Tetapi orang munafik ni dia pandai berlakon. Maka kita tak boleh nak bezakan sama ada dia ni adalah orang yang boleh dipercayai sebagai kawan kita, ataupun kita nak kata dia ni adalah musuh kita yang akan menjatuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di dalam ayat yang lain Allah Taala sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu akan berada di dasar api neraka, di dasar api neraka, iaitu tempat di dalam api neraka. Sangat-sangat berbeza dengan orang-orang yang beriman, yang mana orang beriman berada di aliyin, berada di syurga yang tertinggi. Akan tetapi orang munafik berada di bawah sekali di dalam api neraka. Walaupun di dunia ni nampak mereka bersama-sama, di dunia ni nampak
Orang munafik ni dia suka duduk dengan orang beriman. Sebab apa? Sebab dia tahu orang beriman ni Allah SWT telah janji pelbagai bentuk kemenangan. Yang mana kalau dia bersama dengan orang Islam, maka dia akan dapat sesuatu, imbuhan dan sebagainya. Lalu untuk kepentingan duniawi dia, maka dia bersamalah dengan orang Islam. Lalu Allah SWT sebut, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila orang dah tahu dah depa ni adalah orang munafik, orang kenal depa. Yang mana di zaman Nabi Muhammad SAW ni, antara ketua-ketua mereka ni, ketua orang munafik ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah seorang yang menzahirkan bahawasanya dia ni sayang kepada Nabi Muhammad, akan tetapi sebenarnya dia nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu orang berkata kepada mereka ni, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti mana berimannya orang-orang yang lain, orang beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maka mereka mengatakan, apakah kami akan beriman seperti mana berimannya orang-orang yang bodoh itu. Nampak? Depa di dalam pelakunan depa bersama orang Islam, di belakang orang Islam, maka mereka mengatakan orang-orang beriman, orang Islam ni sebagai orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Lalu Allah SWT menjawab, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami orang-orang beriman. Nampak tak berlakon? Macam-macam lah. Pakai kepiah. Berlakon ni pakaian boleh, cara cakap boleh, semua macam-macam boleh. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, balik kepada geng mereka ni, qalu inna ma'akum, semuanya kami bersama kamu, innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami ni buat lawak main saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, semuanya Allah Ta'ala itu sedang memain-mainkan mereka, dan mereka ni kekal di dalam kita kata kezaliman mereka lah kepada diri sendiri. Ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda, mereka itu yang menjual beli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijarahum, maka tidaklah mereka akan beruntung daripada perniagaan mereka ini. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka ini tidaklah mendapat petunjuk. Yang mana Allah SWT sebut perniagaan dengan Allah SWT, tijaratul lan tabur, adalah satu perniagaan Allah SWT sendiri memberi modal kepada kita, kemudian Allah SWT suruh kita berjual beli, kemudian untung semua dapat kat kita. Modal dia apa? Modal dia adalah iman. Iman yang Allah SWT bagi kepada kita, iman dan Rasul. Rasul tu yang mengajar kita apa itu hakikat kebenaran dan sebagainya. Kemudian bila kita berjual beli dengan iman tu, kita melakukan ibadah dengan iman tu, akhirnya kita dapat pahala, untung tu untuk diri kita sendiri. Modal daripada Allah SWT, untung pun daripada Allah SWT. Tetapi orang munafik, maka perniagaan mereka ni tidak mendapat keuntungan. Modal pun daripada setan, lalu mendapat kerugian di akhirat kelak. Jadi saya rasa setakat tu lah kot. Ringkas saja saya punya pengisian pada pagi ni, perkongsian saya. Jadi yang baik tu daripada Allah SWT, dan yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kepada Ustaz Nan lah untuk menyambung sedikit. Baik, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada hari ini saya rasa hari yang istimewa bagi saya, sebabnya ni pertama kali saya duduk bersama-sama dengan Ustaz Afiq untuk membantu menghidupkan program saya. Yang mana belum share lagi, sila share. Saya nak lebih banyak lagi viewers ataupun followers yang ikuti program kita setiap pagi ni lah. Jadi seperti biasa, esok pagi kita berkumpul lagi, berkumpul di alam maya, waktu yang sama sekitar 10.15, dan saya akan tengok kalau Ustaz Afiq ada ke lapangan. Ustaz Afiq juga akan bersama-sama dengan saya untuk menghidupkan program kita setiap pagi ni. Untuk tu seperti biasa kita buat doa tilawah. Saya suka nasyid lah, saya suka nyanyi. Kita nyanyi sama-sama lah, insyaAllah. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Kau jadikanlah Quran pimpin dan cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, kami apa yang lupa apa yang kami tidak tahu rezekikan kami. Ya Allah, baca Quran sepanjang malam. Jadikanlah Quran hujjah bagi kami wa ta'ala sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan kita sebentar tadi pahalanya yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada maupun yang masih ada, dan juga pada sekian saudara tersayang atau muslimin dan muslimat sampai yang bersyafaat kepada mereka mudah-mudahan. Syukri kita start setiap pagi 10.15 dan kita berakhir sekitar jam 11 lebih sikit lah. Esok insyaAllah akan ada lagi. Siapa yang belum share, saya ringan-ringankanlah jari share Facebook live kita nah. Mudah-mudahan kita boleh tarik ramai lagi dia untuk follow program kita nah. Jadi saya sudahi dengan aku qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.